Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Sampai tanah. Kau surat apa? Muka surat 24. Tengok muka surat 24 sampai tanah. Baris ketiga daripada atas. Tengok. Tapetan keduanya. Itu. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na fi ulumihi fi tarainin amin ya rabbal alamin. Keduanya mensediakan perkataan ataupun nak berkata sebagaimana disorehkan dengan yang kedua di dalam kitab yang bernama Tawdihul Aqaid. Sampai situ. Qala musannif rahimahullah. Kedua apa dia? Daripada pipa kalam ni kita pecah pak. Kalam pecah pak yang kita baca dulu ni, iaitu kalam ismi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam ma hasala bil masdar. Pecah pak putih tu. Yang kita kira mana? Yang wujudi mana? Iaitu kalam ismi, kalam sifat kalam yang ada di Allah tu. Bila ada sifat kalam, dia ada kalam nafsani. Apa kalam nafsani? Bersedia untuk berkata. Macam kita ni, tapi kita baru belaka. Sifat kalam pun baru, bersedia berkata kita pun baru. Bila kita jumpa orang, kita kata. Maka bersedia berkata tu dia panggil nafsani. Sifat kalam menyebab kita boleh cakap. Baru kita baru belaka. Allah Ta'ala qadim lagi azali. Beza satu. Tengok. Yang keduanya, mensediakan perkataan ataupun boleh kata juga nak berkata. Kita ni boleh cakap. Allah beri satu sifat yang ada di atas lidah kita dengan kita. Lepas tu bila kita boleh cakap, maka kita ni ada dari kita ni bersedia berkata. Mari perkara kita cakap. Saya tadi masa mari tadi pun bukan cakap apa. Mak ismayah senyap tak kata apa. Tapi saya boleh panggil ada kalam, ada sifat berkata dan kalam sedia untuk berkata. Bila mari masak saya pun berkata. Maka hak tadi ni duk diam saja hak tu. Tak kira. Hak saya sedia berkata tu bagi kita lah. Cumanya kita ni baharu belaka. Boleh berkata dan bersedia untuk berkata tu dipanggil kalam nafsani. Allah Ta'ala ada sifat berkata dan ada apa dia? Kalam nombor dua dia panggil kalam nafsani, bersediaan untuk berkata. Lepas tu bila mari makhluk ni, yakni nabi-nabi, dia pun berkata. Tu kalam masdar dia panggil. Keluar daripada berkata tu perkataan. Jadi empat benda hak kita kira mana? Iaitu sifat kalam. Nak pegang kata apa? Di Tuhan ada sifat kalam. Tengok. Sebagaimana disorehkan dengan yang kedua tadi ni dalam kitab yang bernama
Taudihul Aqaid ni kita Arab. Dia ya bahas kita baca bawah ni tengok. Qala musannif rahimahullah. Dan juga difahamkan dengan selatas-latas faham daripada ibarat aqaidul nasfi. Kita Arab juga. Dalam kitab tu dia bahas bab kalam ni. Kita Melayu pun tak pernah erti nak cari menyakit hak Arab. Dia kata dalam kitab Arab tu ada bahas bab masalah kalam ni. Tengok. Habis. Qala musannif rahimahumullah. Adapun berkata, hal nombor 3. Apa dia? Berkata tu. Kalau kita ni gerak bibir mulut tu. Gerak bibir mulut dia kata berkata. Cuma bagi Arab ni dalam bab ni dia sebut kalam belaka. Cuma pecah 4. Sifat kalam, persediaan untuk berkata, kalam juga. Lepas tu berkata tu juga kalam. Dia panggil kalam apa ni? Adapun berkata dan perkataan, barang yang hasil dari berkata itu dipanggil perkataan. Jadi 4 butir ni. Jadi 4 butir lah. Adapun berkata dia panggil kalam masdar. Berkata. Kalau kita gerak di mulut tu. Dan perkataan, barang yang hasil daripada gerak di mulut tu. Tengok. Maka baru keduanya. Baru tak? Baru. Tengok. Dan berputus-putus keduanya, berkata dan perkataan itu. Bukannya sedia macam sifat kalam, dia ketika saja. Sebab itulah Quran kata wa izqa, dan ketika mana kami berkata kepada Adam. Itu dipanggil kalam juga, tapi kalam yang berkata. Bila kami berkata pada Musa, bukan kata 24 jam, ketika berputus-putus, ada waktu dia. Bila mari Nabi Adam, Allah pun berkata. Berkata dengan Nabi Adam. Bila? Waktu baharu dia. Bukan dia kata ke Nabi Adam di zaman koding lagi tu. Nabi Adam bukan ada baru dicipta ya. Maka dia pun berkata pada Adam. Berkata pada Nabi Muhammad, berkata ke Nabi Musa. Berkata itu apa dia tu? Kalam apa? Kalam juga. Dipanggil kalam apa? Kalam masdar. Ini faham. Hak kita nak pegang kata mana? Pegang ialah kalam ismi. Allah Ta'ala ada sifat kalam. Nak faham tu? Dia bagi 4 pecah 4 butir. Tengok. Dan berputus-putus keduanya, berkata dan perkataan tu, dia ada waktu-waktu dia, periang-periang dia. Wa iz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika mana kami Tuhan kamu berkata kepada para malaikat. Dan ingatlah ketika mana kami berkata pada Adam. Ketika tu dia panggil kalam tak? Kalam juga, tapi bukan kalam hak duduk di sifat Allah tu. Itu dia panggil kalam masdari, dia panggil. Tengok pada kelebihan dia 4 butir tu. Tengok. Jadi hak kedua-dua ni dia ada waktu dia. Bukan kata direct lekat situ dah. Allah berkata ke Nabi Muhammad, Allah berkata Nabi Musa. Sebab tu dia buat isqa dan ketika. Bila sebut ketika dia ada waktu kan. Tengok. Bukan direct. Sebagaimana disarehkan di dalam kitab yang bernama Syarah Mula. Hak ni juga kita Arab. Dia hurai dah bab ni. Bakal tengok. Qala musannif rahimahullah. Dan adalah berkata-kata itu daripada amrun iktibari. Amrun iktibariyah ataupun amrun iktibari. Menatang amrun iktibari ni perkara faham saja. Macam kita lah. Dia tu dah cakap apa tu? Kita faham tak dia kata dia bercakap? Kita faham tak mana? Kita tengok dia gerak bibir mulut. Perkara tu ada tak? Perkara tu kita faham saja. Maka bercakap tu sendiri dipanggil
amrun iktibari. Yakni nanti apa? Amrun iktibariyah ataupun amrun iktibari itu perkara yang dikira-kira juga. Benar faham saja. Nak tunjuk benar tak boleh. Nak tunjuk perkara tak boleh. Dia tu buat apa? Duk cakap. Di mana kita tu dia gerak bibir mulut, lepas tu tubik suara. Lah. Kita faham tak? Faham dia sedang bercakap. Nah, dipanggil apa? Perkara amrun iktibari. Bukan perkara wujudi. Dia perkara faham saja. Dia tu sedang bercakap, dia tu sedang bersyarah, dia tu sedang pidato, dia tu sedang khutbah. Boleh tunjuk benda lah. Tak boleh tapi kita faham. Kata dia tu dipanggil perkara amrun iktibariyah. Perkara yang amrun iktibari. Macam inilah, ini hari apa? Ini hari Senin. Mana bukti hari Senin? Sebab ada kalender. Kalender siapa dia boleh buat? Mana bukti dia? Tapi semua orang kata hari ini hari Senin. Tak ada orang kata hari ni hari Rabu. Tapi dia maksudnya, maka hari Rabu, hari Senin tu sabit apa? Sabit hujan. Hari Selasa pun hujan. Tapi kita faham lah. Faham saja. Perkara Isnin tu boleh tunjuk tak? Boleh tunjuk siapa dia? Isnin tu apa dia? Tapi reti ni. Lawan berapi orang kata Senin ni. Tapi di manakah Isninnya? Di ataskah, di bawahkah? Boleh tunjuk tak Isnin tu tak mana? Tak tu nak tunjuk. Kita tak ada benda nak tunjuk. Cuma kita faham hari ini Isnin tu dipanggil amrun iktibari. Bila kita keluar mani, contoh dia. Orang jatah tu imani, orang tidak tu imani. Maka kita faham tak badan kita kotor. Ada hadas besar. Jadi apa itu hadas besar? Hadas besar itulah amrun iktibari. Ataupun kita berketuk. Lepas tu kita berani sembahyang tak? Kalau sembahyang tak berani, haram. Boleh tunjuk benda tak? Tapi kita tahu bahawa badan kita tak suci lagi, kena gimik sembahyang. Nak buang apa? Nak buang hadas. Bila tunjuk dah hadas, tak boleh tunjuk sampai sudah. Tapi kita faham kata kita ada hadas. Hadas itulah amrun iktibari. Perkara faham saja. Faham di akal bahawa apa? Kita berhadas. Tu dah. Macam tu saja. Nak semayang, tak boleh semayang. Tak ada semayang. Boleh tunjuk tak hadas? Tak boleh tunjuk. Tapi faham. Itu amrun iktibari dia panggil. Amrun iktibari. Al-Musannif rahimahullah. Perkara yang otak kita faham. Tapi nak tunjuk perkara tak boleh. Warna merah ke, biru ke, kuning ke, hijau. Tak tahu. Tapi kita boleh faham tak? Faham. Sebab tu perkara yang sebab apa kita berhadas besar? Kerana bersetubuh. Tak apalah mendatangkan hadas besar. Hadas besar tu apa dia? Bila orang tanya apa itu hadas besar, kita jawab kata bersetubuh keluar mani. Bersetubuh keluar mani bukan hadas besar. Perkara yang menyebab hadas besar. Hadas besar tu sendiri tu apa dia? Bila mari bersetubuh, otomatik kita berhadas. Kita faham saja hadas tu. Nak tunjuk benda, nak tunjuk tak boleh. Itu dipanggil amrun iktibari. Faham tak? Tu dia faham pasal itu. Tengok qala musannif rahimah. Macam bab ni lah. Bercakap, faham tak? Faham. Boleh tunjuk tak benda? Nak macam mana? Tapi kita faham dia duk cakap. Dia marah, dia cakap derah, dia cakap pelan, dia bisik. Semua benda tu amrun iktibari saja. Benda faham saja. Darjah dia darjah amrun iktibari. Tengok gitu nah. Macam hadas tadi lah. Maka bersetubuh keluar imani bukannya hadas besar. Perkara yang menyebab hadas besar. Hadas besar ialah amrun iktibari. Faham tu? Qala musannif rahimahullah. Yakni perkara yang kira-kira. Kira-kira akal. Kira-kira jua. Bila orang sebut amrun iktibari itu benar kira-kira. Seperti ada tak beg ni? Ada beg ni. Boleh tunjuk beg tak? Boleh. Tapi ada tu satu sifat yang ada di beg ni. Sila tunjuk ada. Beg boleh tunjuk warna kuku. Pegang boleh, tengok boleh. Tapi ada yang ada pada beg tu. Ada tu dipanggil amrun iktibari.
satu sifat yang tidak naik darjah sampai ada. Dia darjah dia kira-kira faham saja. Ada tak baik? Ada, kita pun sebut ada. Yang kita kira dua benda, ada dan baik. Yang kita nampak adalah baik. Ada, ada pening kepala lah. Ada tu dipanggil amrun iktibari, faham akal kata baik tu. Bahawa baik tu ada. Itu dipanggil, tu yang kita hurai bab nafsiyah tu. Sifat nafsiyah. Qala musannif rahimahullah. Jadi nak royak kata Islam ni dia hurai sampai habis. Nah, kita jangan peleceh ni. Kita kata Islam tak reti bab sains. Hai, bab sains lagi pakar bab Islam. Bab perubatan, bab penyakit, bab tauhid dia hurai habis. Jiri jisi semua reti belaka. Geografi pun adalah Islam semua. Cuma kita ni pandang Islam ni nampak semayang masjid pakai kiblat. Komel tu. Padahal benda macam ni pun sains tak biasa saja. Aku duk mengaji juga, cikgu tak suruh ya amrul itibari ni. Dalam matematik mengaji tak royak ni amrul itibari. Tak itu, dalam sains tak royak, tapi dalam Islam kita dia royak hak sains. Royak beri. Hak sains tak boleh nak royak hak Islam. Tak sampai. Sedangkan hak kita boleh royak. Benda ada lain, benda amrul itibari lain. Tengok sampai tarah tu Islam hurai. Beri kita reti. Tengok. Sebab tu kita jangan letak kata bila sebut Islam apa komen. Oh tak luas. Islam sangat luas sebab dia datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Allah buat satu-satu hukum, ahli ulama kita karang kita, dia ambil perkara tu kita pun nak pening. Royak berapi sampai benar habis. Pai rapat royak. Tengok. Bukan perkara yang ada. Apa dia? Amrul iktibari ni bukan benda ada. Apa maksud benda ada? Benda yang boleh dikira dengan benda panca indera. Seperti boleh nampak dengan mata, boleh rasa dengan tangan, boleh hidup dengan hidung, boleh disentuh, ricing ke lembut ke, tu benda ada orang panggil. Mata boleh nampak putih, hitam, merah. Ada pun benda kira ni dipanggil amrun iktibariun. Dia panggil. Tengok. Kerana apa? Nama bagi tanya atau puji atau maki dan sebagainya. Bercakap ni, apa dia benar bercakap? Ada tanya, ada maki, ada puji, ada jerekah. Tapi kita faham tak? Dia duk jerekah anak dia tu. Dia duk cekak dengan anak dia. Dia duk pujuk anak dia. Dia duk kecek anak dia. Kecek, pujuk, cekak, jerekah, marah, pongoh. Perkara-perkara tu nak tampak. Perkara-perkara tu terbit daripada berkata belaka. Tapi dipanggil apa? Amrun iktibari. Kita faham lah dia marah. Boleh tunjuk tak? Tak boleh tunjuk tapi faham. Dia tu mati. Haram berjadah sungguh. Tu mati ke apa? Kepala bapakmu tu. Mati tak gitu. Dia cakap jom lah pergi rumahku. Tu hajak. Jadi kita faham tak mana? Hajak, pujuk, kecek. Dia panggil benar apa tu? Kalam juga. Tapi kalam yang basah. Kalam yang basah. Amrun iktibari. Tengok Allah musannif rahimahullah. Tengok tu. Kerana apa? Dia ni nama bagi tanya soalan. Atau puji atau maki dan sebagainya, banyaklah. Tengok kita bercakap tu. Kita boleh faham lagi ya. Dia tu marah anak dia tu. Di mana kita cuma marah? Boleh tunjuk tak? Cuma kita faham saja. Dia ni duk kecek tu. Duk pujuk. Dia ni duk sembang. Dia ni duk mengorak. Tak itu. Orang mengorak kita faham. Tu biar perkataan tak. Tengok orang jantan duk mengorak orang betina. Dia tak jekahkan kan. Ni ayat mengorak ni. Dia ni duk pujuk ni. Semua perkara tu dipanggil apa tu? Kalam belaka bagi kita makhluk ni. Tapi dipanggil apa? Kalam bahasa amrun iktibari, bukan besar ada. Bukan benda yang ada wujudi. Tengok. Dan perkataan itu, perkataan pula ni, huruf yang berhuruf ni, nama Arab
Apa maksud arak? Yang ada ia pada hawa, pada udara. Saya bercakap saya ni orang panggil kalam apa? Kalam masdar. Terbit dari percakap saya ni yang hawi, ada huruf A B C D E F G H ini. Alif ba ta sa ni. Ini. Yang masuk di udara ni. Nah. Atau sebagainya. Nah, hal dia panggil inilah yang bangsa huruf suara. Ni bahasa huruf suara. Tubik suara. Dan apa? Hak bahasa jenis ada huruf dan ada suara. Nah. Madapun dalam wal kalamu laisa biharfin wala sautin, dan kalam Allah Taala itu tidak huruf, tidak suara. Sifat kalam yang ada di zat Allah Taala. Nah, tidak huruf, tidak suara, sifat kalam yang ada pada zat Allah Taala. Tengok qala musannif rahimahullah. Dan bagi kalam habis dah. Bagi pak tu. Dan bagi kalam itu satu ta'alluq. Sifat kalam ni ada satu tugas. Nah. Tiap-tiap sifatnya ada tugas dia. Bukan kalam tu buat sendiri dah. Zat Allah yang bersifat kalam. Jangan kata sifat kalam tu cakap sendiri tak kena-kena dengan zat. Pening. Jadi dua koding pula. Nah, zat Allah yang bersifat kalam tu ada kerja dia. Macam kita lah. Kita tak apa? Kita ada satu sifat yang Allah buat sini ni. Dia duduk di kita dan dia ada tugas untuk bercakap. Nah, mengeluarkan suara tu dipanggil tugas. Nah, cuma beza sifat kalam kita ni, kita ini baharu. Kalam Allah koding lagi azali. Tengok. Dan bagi kalam ini ada satu ta'alluq. Dia panggil. Apa ta'alluq? Tugas. Iaitu ta'alluq apa? Ta'alluq tanjizi coding. Nah, apa dia? Dengan makna sedia kala mengsediakan perkataan. Kali dah. Satu coding. Apa dia? Iaitu ta'alluq bersedia untuk berkata. Bila tu masa azali lagi, kalam nafsani tu. Nah, sifat kalam yang ada di Allah ni, dia kata apa? Ada satu ta'alluq apa dia? Bersedia untuk berkata. Bila lagi tu? Masa azali tu. Dan nak berkata tu. Berkata lagi, dak lagi lah. Sebab waktu tu bukan ada makhluk lagi. Tu dia panggil ta'alluq apa? Ta'alluq tanjizi kodim. Kalam apa tu? Kalam nafsani yang kita baca ni. Hak nombor 2 tu. Pertama sifat kalam yang ada di Allah. Nombor 2 bersedia untuk berkata tu. Mana dia? Kalau timbul rasa tu pun dia boleh cakap gitu dah. Betul. Mak kita apa dah, tapi kita barulah. Ni. Ni saya nak klik lagi ni. Maknanya dia saya ada bersedia lah. Saya ada sifat kalam. Klik lagi dalam klik. Saya ni ada bila-bila masa jumpa beliau dia cakap tu. Maka bersedia tu dia panggil bersedia untuk berkata. Cuma kita barulah. Tuhan masa azal lagi dia panggil kalam nafsani, bersedia untuk berkata dan nak berkata tu. Tengok. Dan ada juga ulama kata. Ni khilaf ulama. Yang berkata dengan ada ta'alluq suluhi coding. Tengok ulama hak kata satu saja ta'alluq tanjizi coding sifat kalam ni. Ada lagi ulama kata dia ada ta'alluq suluhi coding tanjizi hadis. Apa suluhi coding? Iaitu patut dan padan untuk berkata sejak azali. Dan ta'alluq tanjizi hadis. Apa dia? Lulus berkata. Dah kita reti dah ni kan. Royak banyak kali kan. Tak reti juga cari kaya cabang boleh tekak. Habis cekak dah pun potong royak. Tengok. Ta'alluq suluhi coding apa dia? Setengah kata gitu. Iaitu patut dan padan bagi Allah Ta'ala untuk berkata. Sejak bila? Azali lagi. Nombor 2, ta'alluq tanjizi hadis.
Apa dia? Iaitu melulus berkata tu orang. Dengan bila ada makhluk dia kata ke makhluk. Baik. Tengok. Nisbah tak mana ni? Ambil tak mana kata tanjizi hadis tu dengan suruh dan tegah. Allah larang dalam Quran tu. Di situ dia ambil tu. Maka iaitu bila tu sebelum daripada ada yang disuruh lagi. Tu dipanggil takluk suluhi koding tu. Apabila tak mari lagi makhluk lagi, Tuhan dah ada apa dah? Suruh dan larang. Tak buat lagi ni. Tapi di dia tu ada apa dia? Iaitu dia boleh suruh dan boleh larang. Tu dipanggil takluk apa tu? Suluhi koding. Sebelum apa dah? Sebelum daripada ada yang disuruh lagi, makhluk tak ada lagi. Maka pada Allah Ta'ala patut dan padan dah. Dia nak suruh dan dia nak larang. Itu dipanggil takluk suluhi koding. Dan yang ditegah, dia suruh boleh, tegah boleh. Tengok. Maka suluhi koding, dia panggil apa tu? Panggil suluhi koding. Dia patut padan sejak azali lagi tu. Tengok habis satu. Dan tanjizi hadis. Apa dia nak tanjizi hadis? Kemudian daripada adanya, ada apa? Ada makhluk. Dipanggil takluk tanjizi hadis. Allah pun larang masa makhluk ni ada, masa makhluk ni dia suruh dan larang. Masa mari nabi-nabi ni maka dia pun suruh dan larang. Tu dia panggil takluk tanjizi hadis. Sifat kudrat sifat ilmu kalau Allah Ta'ala ni setengah ulama kata iaitu suluhi koding tanjizi hadis. Tuhan patut dan padang pada dia tegah dan larang sebelum ada kita lagi. Lepas tu satu lagi sifat kalam Allah Ta'ala. Allah sifat kalam ni suruh dan tegah bila timbul makhluk ni. Dia panggil sulu tanjizi hadis satu. Tengok qala musannif rahimahumullah. Dan tidak lazim sia-sia di atas kaul yang berkata dengan satu takluk dahulu itu. Jadi hak mula-mula kali kata ni Tuhan ni satu takluk saja. Jadi tak sia-sialah. Kerana apa? Sebelum daripada ada yang disuruh dan yang ditegah. Yakni apa dia? Yakni makhluk. Betul lah juga tanjizi koding. Bersedia nak kata tu ada lah situ belakang lah. Tuhan bersedia nak kata tegah, sedia nak kata larang. Ada lah. Ada belakang cuma tak terbit lagi lah. Boleh juga kita kata tu dipanggil takluk tanjizi koding. Waktu bila? Waktu azan. Hak tu pendapat hak mula-mula tadi tu. Maka ada situ juga. Tak sia-sia lah. Bukan dia kata tak lah, betul juga. Boleh pakai lah. Kena sungguh lah. Kerana ada sifat kalam. Dan dia takluk bersedia untuk berkata. Hak dalam bersedia tu macam-macam lah. Larang, suruh, tegah. Ada belakang lah. Tengok. Kerana habuan kalam itu ialah semata-mata mensediakan perkataan jua. Dia dah kalam-kalam ni mensedia perkataan jua, bukan duk berlaku lagi. Bukan duk kata lagi masa azali tu. Bersedia nak kata larang, bersedia nak kata suruh, ada belaka, tak timbul makhluk nak kata gini. Pak dia buat makhluk, maka berkatalah. Ni pendapat kedua kata tanjizi hadis ni. Hak satu tadi tanjizi koding pun betul juga. Bukanlah dengan makna sudah suruh dan tegah sedia kala dengan perkataan. Bukan Tuhan kata siap-siap di sana no. Tak jadi makhluk lagi kata siap-siap dah. Pening lah. Kata ke siapa? Betul tu. Tak timbul lagi. Bukan maksud bersedia berkata tu. Tuhan kata siap-siap. Lepas tu timbul mari kata pula. Jadi dua kali kata lah. Bersedia berkata ni dia ada di dia dah. Boleh kata suruh, boleh kata larang. Macam kita lah. Benar nak kata sehari ni macam-macam boleh jadi ni. Marah boleh, jekah boleh. Duk ada kita lah. Duk ada belakang. Tapi tak kata lagi boleh jadi esok. Sedia duk kata sedia. Esok ni berjumpa dengan benda marah, perang marah lalu. Ada benda serenok kita sebut molek. Ada benda merepek kita merepek. Jadi
malam ni tak kata, tak jadi lagi. Tu bagi kita. Sebab tu nak kenal Allah, kenal kita. Tu maksud dia tu. Bila mu kenal dirimu, mu kenal Allah. Kenal macam tu lah. Bukan berkenalan bentuk badan. Cuba tengok kita. Kita ada bersedia berkata lah. Bersedia lah. Esok lah. Marah, jekak, pujuk, kecek. Duk ada kita belakang. Tapi bila tak mari perkara lagi, cuba mari lagi. Tubik-tubik tengah jalan lagi. Ni, ada orang buat kita lebih kurang, jadi tubik marah. Benda tu dah. Duk ada sedia. Tuhan ni Dejak azali lagi tanjizi kodeng di dia tu betul juga yang kata satu takluk. Maka dia bersedia untuk berkata boleh jadi suruh, boleh jadi larang, boleh jadi ketuhan maki, boleh tahan kecang. Tu cuma tak jadi lagi. Bukannya Tuhan kata tubik makhluk kok tubik tu. Hak tu faham salah. Bukan maksud Tuhan kata siap-siap waktu tubik bin gitu. Dia bersedia berkata kerana dia sifat kalam tu. Adapun suruh dan tegah. Sifat kalam kena baca lama-lama sikit. Dia payah sikit dia. Sebab tu dia panggil ilmu kalam. Tak mengaji pun wajib nak buat kena kita hamba Tuhan. Duduk di bumi dia, dia beri makan minum. Mujur dia beri kita Islam. Lepas tu tanggungjawab pula. Lepas berlari dah kubur kena tanya lagi. Kena royak juga. Pening kepala pun kena mengaji juga nak kata kena. Sebab wajib mengaji dia tak fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahui olehmu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Fa'lam tu fi'il amal, dia perintah kita suruh tahu. Bila tahu kena mengaji, payah ke pening, jangan takut. Setiap-tiap barang yang kita fikir tu Allah beri pahala. Letih kita tulis, letih kita renung, letih kita fikir, lengah kita duduk, Allah tulis pahala menghapuskan dosa. Bukannya sia-sia macam kita semak kat kedai. Tepuk meja gagal roti canai lapik 3 buah banjir, semak tak dapat dah. Hak tu sia-sia. Adapun kita duduk sini fikir pak, fikir belah mana Tuhan yang kita sembah. Sebab apa? Syarak menyuruh kita mengenalkan dia. Tak ada boleh taklid, kena kenal tengok. Supaya apa? Supaya kita kejar akidah. Apa dia? Bahawa Tuhan itu, Allah itu Tuhan kita. Tidak pakai turut belaka tak boleh. Kena tu belah mana tengok. Adapun suruh dan tegah. Tuhan suruh tu. Perintah suruh, perintah tegah, larang tu. Wala taqrabuz zina. Jangan kau hampiri zina. Tu tegah ayat Quran waktu itu. Pada wala taqulahu ma'ufin. Jangan kamu kata uf bagi keduanya. Aqimus solat, tu perintah diri oleh kamu sembahyang. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu sembahyang. Berpuasa. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Itu ayat suruh. Tengok. Dan sebagainya dengan perkataan itu baru juga. Dia ni benda baru ni. Tengok. Serta ianya daripada takluk kudrat yang tanjizi hadis. Dengan makna apa? Tengok. Dengan makna Tuhan menadakan huruf suara pada hawa atau sebagainya. Perintah waktu suruh semayang, suruh puasa ni, suruh jihad fisabilillah ni barulah setelah tubik Nabi Muhammad. Muhammad. Bukan Tuhan kata siap-siap sana awak mari sini dak deh. Tubik Nabi Muhammad dia pun katalah. Kata apa dia? Dia perintah Nabi Muhammad suruh berperang. Kutiba alaihimul qital. Diwajibkan berpuasa, larang jangan suruh jihad fisabilillah, larang jangan berderakah ibu bapa. Semua benda tu benda baru setelah jadi makhluk ni. Tengok kalau maksud bukan maksudnya dia kata senang kodin tu tubik mari waktu tubik tu bukan dia macam tu. Bukan maksud mensedia begitu. Nak kata Tuhan tu dia ada sifat kalam dan dia bersedia berkata, terbit mari dia pun berkata. Tu berkata lah. Perkara bila? Baharu hal ni. Bila mana? Bila mari Nabi Adam, bila mari Nabi Nuh, bila Nabi Musa, dia berkata pada ni Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni tengok. Sebagai disorehkan dengan demikian itu
di dalam kitab yang bernama Muwaqif. Ada kitab Arab lagi. Dia hurai juga bab ni. Bab kata ni tengok. Dan juga di dalam beberapa kitab yang lain ada lagi kitab hurai bab ni. Serta tidak ada khilaf antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah. Bab masalah ni tidak ada khilaf. Golongan Mu'tazilah pun kata gitu, ahli sunnah kata gitu. Pada mana? Pada mengadakan perkataan dengan kudrat. Bila terbit sini kudrat ni takluk tanjizi hadis dia ada. Kudrat lah, sifat kudrat tu. Allah pun berkata, keluar terbit mari. Dengan apa? Dia menggunakan dengan sifat kudrat dia. Terbitlah berkata tu. Tengok. Hanya yang khilaf itu tentang menyabitkan sifat kalam yang ada ia pada zat Ta'ala juga. Cuma khilaf tani yang Mu'tazilah dengan kita. Mu'tazilah kata Tuhan tak bersifat. Beza satu. Dia buat sesuatu dengan zat. Tuhan pegang itu. Dengan zat dia kata. Kerana Mu'tazilah menafikan dia sifat kalam. Tuhan berkata dia dengan zat dia. Dia gitu. Kita ni Tuhan ada kudrat, ada iradah, ada kalam. Dia mau pakai zat saja gitu. Itu golongan Mu'tazilah. Dia menafikan akan dia. Dan kita ahli sunnah menyabit akan dia sifat kalam. Beza satu nah. Tengok. Beginilah berlebih kurang disebutkan di dalam Muwaqif. Dia mazhab Mu'tazilah ni orang yang meletakkan akal lebih daripada wahyu. Itu Mu'tazilah. Tapi dia tak boleh berkata kafir dia ni. Kerana dia masih pegang bab Tuhan lagi. Cuma dia mau faham bab Tuhan tu. Dia mau kata Tuhan tak bersifat, pakai zat tu. Dia jadikan benda ni dengan zat dia. Pegang gitu. Kita ni Tuhan ni kalau berkara macam ni kudrat. Kalau berkara kehendak dengan iradah. Kalau dengan ilmu dia berkata kira susu gitu kita. Tuhan yang bersifat dia mau tak pegang gitu. Jadi dia mau pegang juga Tuhan tu ada. Kena juga dia mau. Tak boleh dia mau kata dia mau kafir. Sebab tu kira juga dalam kitab golongan Mu'tazilah ni. Tengok. Dan sebagainya daripada kitab-kitab yang besar. Ada lagi dalam kitab-kitab yang besar hurai bab ni. Bab apa? Bab kalam ni. Tuan-tuan nak pergi mengaji lagi, pergi menadah kitab tu, dia pecah lagi hurai. Kitab besar lagi dia pecah lagi. Mengaji gilah tak ada rugi dia. Bila kita mati dalam kita menuntut ilmu. Cuma sekali faham tak faham apa lagi ni. Ngaji tauhid ni sekali lalu macam mek batu tuklah sungai gelap tu datang pelama tak tu. Tapi kita hari-hari Allah akan buka hati. Mengaji ni jangan cuma akan terus ya. Lama-lama boleh. Dan mengaji kita kena ingat kalau Tuhan beri kita reti, kalau kita boleh tolong agama Allah, boleh kita menyampai. Kita faham molek. Tapi kita kena faham molek. Tak faham molek sehari kita pening kepala lagi. Silap faham jahanam orang habis. Qala musannif rahimahumullah. Sikit lagi dah. Dan percaman, apa percaman? Dalil, bukti. Kata ada sifat kalam. Kita nak pegang tu ya. Nak kata-kata di Tuhan tu ada sifat kalam. Sebab tu dia bahas, tapi bahas ni tafsili dah sampai perhalusi dah. Tengok. Apa dia tu? Kata ada sifat kalam padanya tu zat Allah Ta'ala. Dengan jalan fikiran akal itu ialah seperti ada sami' basar juga. Kita pakai otak. Pakai otak kata apa? Mana bukti Tuhan ada kalam? Boleh kita ambil contoh sami' basar juga. Sami' basar apa kata gitulah. Kalau Tuhan tidak ada kalam, Tuhan bisu.
Kalau Tuhan bisu, dia nak buat alam macam mana? Penyakit bisu dia pun tak lega. Jadi tak boleh terima pada akal kita nak buat makhluk manusia yang macam-macam, macam ni langit bumi bintang berpuluh juta ni. Sedangkan penyakit bisu pun tak boleh buat. Boleh pakai tu. Tak terima akal. Ataupun kalau dia boleh beri lega penyakit bisu dia pun menunjukkan dia lemah juga kerana dia dihinggapi oleh penyakit. Tak boleh terima juga. Maka akal pun boleh fikir dengan otak saja untuk memegangi akidah ni. Otak boleh fikir sendiri nah. Pakai dalil apa dia? Sami' basar pun boleh dah. Boleh kita pakai juga. Mana dalil Allah ada sifat kalam? Yakni baharu alam ni. Ataupun kita pakai iaitu Quran sebagai dalil. Sebab apa? Tak ada siapa pun berani boleh buat tukar ganti Quran ni. Walau satu baris satu huruf tak boleh tipu. Menunjukkan Quran tu bukti kata apa? Allah Ta'ala ada sifat kalam. Boleh juga. Tengok. Dan segala alam ni menunjukkan Allah Ta'ala itu sempurna dia. Bila sempurna ni, maka dia boleh jadi gelap, cerah, sejuk, panas ni. Tengok. Kalau begitu, kejaklah. Kejak apa? Kejak akidah kita. Dalam hati kita pegang. Sebab tak lepas nak pergi tolak kata Tuhan ini tak ada sifat kalam. Wajib ada. Ada sifat kalam pada Tuhan. Dan juga tak bisu. Dua benda lah. Kita wajib pegang di Tuhan ni ada sifat kalam. Dan wajib pegang tak bisu. Dua benda. Kita ni ada sifat perkata dan kita ada sifat bisu. Kita beza. Kerana kita jenis berubah. Kalau Tuhan nak pergi bisu, bisu. Kalau Tuhan nak pergi cakap, cakap. Tak itu. Ada orang cakap molek-molek tiba-tiba bisu. Kerana apa? Kerana kita jenis tu. Tuhan dia tetap saja. Maka kita pegang Tuhan itu berkata, ada sifat berkata dan tak bisu. Itu. Bisu tak masuk dalam akidah. Cuma bercara kira saja. Dia panggil mustahil. Mustahil bisu, istihalahnya tak bisu, wajib berkata. Maka hak pegang mana? Dua yang duduk di zat Allah, yakni wajib dan istihalah. Apa istihalah? Hukum bagi mustahil tu. Bisu tak boleh masuk sekali. Sebab tu bila Allah sekali dia akan hukum macam mana? 20 sifat yang wajib, 20 yang istihalah, jadi 40. Harus yang satu 41. Dan 4 yang wajib bagi Rasul, 4 istihalah bagi Rasul, dan harus satu bagi Rasul, jadi 9. 41 campur 9 jadi 50 aqaidul iman yang terkandung dalam kata kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita sebut la ilaha, kita faham habis daripada wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala wali semua sidi amanah tabligh fatullah semua sekali dah masuk belakang. Tidak tak tu nak apa sebut apa burung tiung la ilaha illallah tak apa tak tu burung tiung boleh cakap. Bila tanya klik tak cukup cak. Tapi bila dalam ilah tu terkandung dalam 50 aqaidul iman, iaitu apa dia? 20 yang wajib, 20 yang istihalah, bukan mustahil. Allah ada, tak ada tu masuk. Tiada tak masuk. Dia ambil kira ya. Kidam sedia. Apa dia? Tak baru tak masuk. 2 dapat lah. Baqa kekal. Lepas tu tak binasa tu masuk sekali. Jadi dah ni. Dua. Lepas tu binasa tak masuk. Mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, bersalahan dengan segala yang baru. Tak semacam, tak bersamaan masuk. Bersamaan tak masuk. Jadi dua jadi 40 aqaidul iman. Sebab apa? Buat gitu. Sebab kita ada 2. Sehat, sakit. Kalau nak sehat, dia sehat. Sakit. Hidup, mati. Tuhan dia hayat. Hidup, wajib. Lepas tu tak mati tu kena bos sendiri. Luar kan. Mati tu bit luar. Tak masuk cabut. Mustahil. Istihalah tu dia panggil tak mati tu.
Tengok. Kalau bos satu lagi, dia masuk ini, jadi dua kita leh. Kita ada dua. Hidup, mati. Mati boleh mari kita, hidup boleh mari kita. Kalau Tuhan nak kita mati, tak mati bila-bila kita. Boleh. Dia panggil lah. Itu dia panggil bawah takluk Tuhan. Takluk kubdah dia panggil. Tuhan nak kekal kita sampai bila-bila boleh. Hidup tak mati-mati boleh. Tuhan nak mati kita boleh. Kerana di kita ada dua benda. Tuhan tak, dia ada satu benda. Hidup mata-mata, tak mati pun itu. Nak beri kejar, faham? Apa dia? Istihalah dengan mustahil. Sekali duk pasang Allah itu ada sifat wajib, sifat mustahil. Hidup pun di situ, mati di situ. Aja pun kita. Duk pasang skru tak kena lagi. Jadi pening ya. Dia pegang Tuhan, hidup pun boleh, mati pun boleh. Ada boleh, tak ada lah. Jadi pening kepala. Dia tak boleh terima akas satu perkara, duduk dua benda. Habis. Dan juga tak bisu. Dua benda dah pegang. Tuhan tu wajib. Dia ada sifat berkata tak bisu bos itu. Mati tu kunci situ. Maka bisu tak boleh kira cara. Dia benda mustahil habis. Bahasan khilaf ni bab khilaf dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya klik tu saya semayang mak saya ada hal sikit. Malam ni pun mari dengan habis ni nombor 1 je. Habis ni nombor 2 tak mari lagi. Tak mari dalam kalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ja'alna min ibadikal ulama was salihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cikgu dah pergi ke mana? Banyak Terima kasih.